Pernahkah anda mendengar nama Enrique Malacca? Mungkin ada di kalangan kita yang pernah mendengar nama Enrique Malacca dalam sejarah. Mungkin ada juga di kalangan kita yang agak asing tentang nama tersebut. Enrique Malacca atau nama Melayunya merupakan Panglima Awal Hitam, atau dalam beberapa catatan sejarah yang lain daripada Eropah yang diberi nama sebagai Henry the Black. Pada tahun 1511, sewaktu Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka di bawah kepimpinan Sultan Mahmud, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah mendapat satu tentangan yang hebat daripada Kerajaan Portugis. Pada tahun 1511 merupakan tahun di mana Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka jatuh ke tangan Portugis. Sewaktu peperangan antara Kerajaan Melaka dan juga Kerajaan Portugis, Panglima Awal Hitam ni merupakan seorang hamba istana dan juga bertindak sebagai seorang askar yang terlibat dalam peperangan tersebut. Jadi, sewaktu peperangan tersebut berlakulah kekalahan kepada pihak Melaka. Angkatan Perang Portugis di bawah kepimpinan Afonso telah mengambil beberapa orang Melayu yang berada di negeri Melaka untuk dijadikan sebagai hamba, sebagai satu tawanan perang. Antaranya adalah Panglima Awal Hitam. Tapi Panglima Awal Hitam ni telah diberikan kepada seorang veteran tentera di bawah kepimpinan Alfonso yang bernama Ferdinand Magellan. Panglima Awal Hitam telah mengikut Ferdinand Magellan untuk pulang ke Lisbon. Kepulangan Ferdinand Magellan ke Lisbon bukanlah satu ekspedisi ataupun apa-apa misi, tapi kerana Alfonso tidak berkenan dengan sikap Magellan yang bertindak sebagai seorang yang bercanggah pendapat dengan ketuanya. Akan tetapi bukanlah bermaksud bahawa Ferdinand Magellan ni mempunyai satu pandangan yang teruk ataupun pandangan yang tidak bernas. Pandangan Magellan merupakan satu pandangan yang sangat bernas, tetapi akibat sikap seorang ketua yang bernama Alfonso ini tidak berkenan dengan sikapnya dan berasa dirinya tercabar dengan kewibawaan Magellan, jadi dia menghantar Magellan pulang ke Lisbon supaya tidak mengikuti ekspedisi seterusnya selepas penawanan kota Melaka. Jadi Ferdinand Magellan pulang ke tanah air bersama dengan Panglima Awal Hitam sebagai seorang tentera yang tidak lagi diperlukan khidmatnya, dan ada beberapa catatan yang mengatakan bahawa Panglima Awal Hitam telah dibaptiskan. Yang tu wallahu alam lah, kita tak tahu. Semasa di atas kapal, Panglima Awal Hitam ni bertindak sebagai seorang sahabat dan juga seorang jurubahasa kepada Magellan. Hal ini kerana Panglima Awal Hitam merupakan seorang yang sangat fasih dalam berbahasa Portugis, kerana dia merupakan seorang hamba istana yang pernah berurusan dengan beberapa orang Portugis yang pernah datang sebagai seorang pedagang sewaktu kota Melaka sebelum dijajah oleh Portugis. Walaupun Magellan telah dipecat sebagai seorang veteran tentera yang agak lama berkhidmat kepada Portugis, namun semangat untuk mengelilingi dunia tidak pernah padam dalam diri Magellan. Jadi Magellan meneruskan hasratnya dengan membuat satu ekspedisi baru yang bernama Ekspedisi Maluku, yang merupakan satu ekspedisi perdagangan rempah ratus di Kepulauan Maluku. Semasa ekspedisi Maluku, Magellan telah singgah di sebuah pulau yang bernama Pulau Cebu. Magellan telah bertukar menjadi seorang mubalik Kristian yang telah mengkristiankan seramai 800 orang tempatan di kawasan Kepulauan Cebu, dan dalam masa 10 hari Magellan telah mengkristiankan sebanyak 2000 orang di Kepulauan Cebu. Magellan juga bertindak untuk mengambil hati raja di Kepulauan Cebu, yakni Raja Humabon, dan melaksanakan satu undang-undang baru yang mana meminta kepada semua kaum pribumi yang berada di Kepulauan Cebu untuk membayar ufti, dan satu kaum pribumi yang tidak bersetuju dengan tindakan Magellan ini menentang hasrat Magellan untuk meminta ufti supaya dibayar kepada Raja Humabon. Hal ini telah mendapat satu tentangan daripada seorang tokoh pribumi yang berasal daripada Kepulauan Mactan. Kepulauan Mactan merupakan satu pulau yang berada bersebelahan dengan Kepulauan Cebu. Hal ini menimbulkan rasa marah Magellan terhadap lapu-lapu. Lalu Magellan merancang satu plan untuk membunuh dan menyerang kampung di Kepulauan Mactan. Tindakan Magellan untuk menyerang Kepulauan Mactan di bawah kepimpinan lapu-lapu itu dianggap satu tindakan yang terburu-buru. Magellan juga telah dinasihat oleh beberapa anak kapal dan juga Panglima Awal Hitam sendiri. Tetapi Magellan tidak mengendahkan nasihat tersebut dan berkeras dengan niat di dalam hatinya untuk menunjuk kecanggihan kekuatan askar daripada Eropah nak menentang askar tempatan. Dan kedegilan Magellan ini telah membawa padah, kerana kesan daripada kedegilan ini Magellan terbunuh dalam satu peperangan di Kepulauan Mactan. Jadi kita boleh lihat bahawa walaupun kita mempunyai persenjataan yang cukup, kita perlu menilai strategi perang yang perlu digunakan semasa kita berada di tempat yang berbeza, kerana taktik yang digunakan Magellan sewaktu berperang di kawasan-kawasan Eropah sangat berbeza dengan taktik yang digunakan semasa berperang di kawasan Kepulauan Melayu. Jadi punca kekalahan Magellan adalah kerana tindakannya yang terburu-buru. Jadi itulah secara ringkasnya cerita tentang Panglima Awal Hitam dan juga Ferdinand Magellan. Jadi tak salah untuk kita mempelajari sejarah, kerana apabila kita mempelajari sejarah,
kita dapat mempelajari nilai murni dan menjadikan sebagai satu pedoman. Jadi tidak silap untuk kita belajar sejarah, kerana makin tinggi kita belajar sejarah, makin tinggi jati diri bangsa kita.